Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini dalam kelas sains tarikh 8 hari bulan 7, kita akan sambung dahulu ya. Apa? Kita akan sambung dulu kita punya perbincangan kerja rumah, buku ni, Mesra Digital ni. Kita akan sambung sesi yang akan datang sebab kita akan teruskan dulu dengan kita punya apa panggil topik pembelajaran kita. Okey, jadi pada hari ini kita saya akan sambung. Okey, nampak Okey, kita akan sambung topik seterusnya. Okey, macam sebelum ni kita dah guna apa, kita dah kita dah belajar cahaya. Okey, lepas ni sekarang ni kita akan belajar pula bunyi, dalam bahasa Inggerisnya sound. Ni tema sains fizikal. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, bunyi ni sebenarnya dia dihasilkan oleh getaran. Getaran sorry bukan getaran, bunyi. Bunyi dihasilkan oleh getaran suatu benda. Okey, jadi semakin kuat getaran tersebut, maka semakin kuat juga bunyi yang dihasilkan. Jadi sebagai contoh dah kan, kalau tepuk, getaran slow. Kalau tepuk kuat, getaran pun makin kuat. Ini getaran Dan okey, untuk pengetahuan awak juga, sebenarnya macam mana kita punya telinga ni boleh receive, boleh apa kata, kita boleh mendengar, menerima bunyi. Sebab sebagaimana yang awak orang tahu, dalam telinga kita ni ada gegendang. Dan gegendang ni dia akan bergetar bila dia sangat sensitif. Bila ada bunyi, sumber bunyi, maka dia akan bila menerima bunyi tu, dia akan bergetar. Dan getaran tu, setiap bunyi yang dihasilkan tu akan mengakibatkan gegendang ni bergetar. Dan getaran tu dia akan transmit ke urat saraf kita. Dan daripada signal saraf kita tu, dia akan pergi ke otak, dan otak kita akan proses bunyi apa. Contoh kalau macam bunyi petik jari dengan bunyi tepuk, berbeza tu bunyi tepuk dengan bunyi petik jari. Ke ada bila tepuk, petik jari bunyi macam tepuk? Tak ada kan. Sama juga macam bunyi gitar ke apa kan. Semakin kalau tengok ni, bunyi apa, lelaki ni dia menolak meja. Bila dia menolak meja, bunyi yang terhasilkan tu kuat berbanding kalau dia tolak kerusi. Kerusi dengan meja, cuba awak tolak. Kerusi objek dia kecil tau, so getaran yang dihasilkan tu pun kecil berbanding meja yang besar. Bila dia tolak, bunyi meja kuat. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, getaran dan bunyi boleh dihasilkan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh ni, ketuk drum, kan, ketuk drum macam tu bunyi dia. Okey, lepas tu petik, petik gitar. Ni meniup, meniup apa? Meniup seruling kan. Ni meniup apa? Saxophone. Okey. And then ni tepuk. Lepas tu menggesek biola lah. Jadi yang
ini bunyi yang dihasilkan lah. Terhasil daripada ketuk, daripada petik, daripada tiup, daripada tepuk dan daripada gesek. Menggesek ni perbuatan menggesek. Kenapa gesek? Sebab dia gesek macam tu. Okey, kita pergi pula yang seterusnya. Okey, getaran dan bunyi lagi. Okey, sifat-sifat bunyi. Bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi ni bergerak ke semua arah. Ni contoh perbuatan horn kereta. Kalau horn kereta tak adanya, kalau kita nak horn kereta depan, orang depan je yang dengar. Tak. Kalau horn, orang lain semua akan pandang. Kita siapa yang kena horn tu kan? Satu, horn bukan horn, bunyi bergerak ke semua arah. Dan juga sifat bunyi yang kedua, bunyi boleh dipantulkan. Ni contoh, kalau tengok nak tengok, okey, macam sekarang kan, beza bila, okey, contoh kalau awak masuk ke rumah yang kosong banding awak masuk rumah yang banyak barang. Rumah kosong, bila awak cakap, dia bergema sebab dia tak ada barang-barang yang menyerap bunyi tu. Kalau sekarang bunyi kita bila kita bercakap tak bergema sebab kita punya environment, kita punya perabot-perabot, kita punya barang-barang dalam rumah ni, dia menyerap kita punya bunyi. Sebab tu bila kita bercakap sekarang tak ada gema. Tapi kalau awak pergi rumah kosong, awak cakap bergema. Okey, terusnya. Okey, ni fenomena ada 3 fenomena pantulan bunyi. Yang pertama, okey, dia gema. Tengok jap. Tu. Tapi yang tu saja je. Dia gema ni, first, kalau awak naik dekat tempat yang tinggi, awak juga boleh cuba menjerit tau. Dan suara awak akan apa orang panggil, bergema, daripada macam hoi 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 hoi. Tu gema. Okey. Lepas tu fenomena pantulan bunyi, sonar. Ia biasa digunakan dalam kapal lah, untuk kita kesan apa pergerakan dalam laut, dalam air. Jadi bunyi sonar ni dia lebih kepada dia bunyi yang macam mana, macam bunyi macam bunyi yang nyaring tapi yang didengar, yang dapat diterima oleh makhluk-makhluk tertentu je. Sebagai contoh macam dolphin. Dolphin bila dia berenang, dia sebenarnya menggunakan sonar. Dia ada satu bunyi yang dengar oleh geng-geng dia je. Dan daripada dolphin ni lah manusia cipta satu alat nak kesan pergerakan ataupun objek dalam air. Dan sebenarnya dia sangat membantu lah para kapten dekat laut, nelayan, nak tengok berapa ada banyak ikan ke, ada banyak habitat ikan ke dan sebagainya kan kat bawah tu. Okey, seterusnya radar. Radar ni pula dia ambil konsep daripada apa panggil kelawar. Okey, dan kalau tadi sonar dalam laut, radar ni biasanya dekat dekat udara lah, dekat atas air lah. Dan biasa digunakan untuk kapal terbang ke kan. Dan biasanya inilah dia punya display dia. Display sonar dengan display radar ni sama je. Dia akan tengok apa yang ada dekat sekeliling dia. Kalau sonar ni dia nak tengok juga, ada satu lagi display nak tengok sejauh mana
kedalaman dalam apa panggil, dalam dasar, dalam laut tu. Itu dia. Okey, seterusnya bunyi ada faedah dan ada yang tak ada faedah, yang memudaratkan. Okey, pertama sekali, bunyi berfaedah, bunyi yang biasa digunakan dalam kecemasan. Sebagai contoh macam sekarang kan, kalau bukan macam kita tak nak macam sekarang. Tengok macam dalam, ingat tak yang kita, sekolah kita pernah kena attack dengan gas Sungai Kim Kim. Masa tu memang havoc. Dan masa tu juga saya kena escort lah kan. Ada 2 orang murid kita yang bila murid masuk dalam ambulans, cikgu kena escort, kena teman. Jadi masa tu saya tak pernah naik ambulans. Tak pernah naik ambulans. So bila once dah naik, pesakit pun dah bawa naik ke dalam ambulans tu, start siren je, orang daripada jauh dengar siren ni terus bagi laluan. Memang cepat sangat. Yang mana yang pengguna jalan raya tu, bila dia dengar je siren, secara automatik dia terus ke tepi bagi laluan pada ambulans. Tu faedah bunyi. Dia tak ada tengok cahaya ke apa ke, dengar bunyi je, terus tengok dari mana datang bunyi tu. Dari belakang, dia terus ke tepi. Okey, bunyi berfaedah yang kedua, jam loceng. Yang ni biasa awak orang dah lama kan. Ni tak bangun kau apa pagi tadi kan. Silap air bulan sebelum nak ber-PDPR tu baru bangun kan. Okey, jadi jam loceng. Jam loceng digunakan dia apa panggil, bagi tahu, suruh bangun pagi kan. Lepas tu yang ketiga, ni sama ada bunyi loceng sekolah ke, ataupun loceng ambulans, loceng bomba ke kalau berlaku kebakaran. Loceng sekolah macam mana bunyi dia? Bunyi sekejap je kan, ten, contoh je kan. Kalau loceng bomba, kalau berlaku kebakaran, dia loceng dia berpanjangan, kring, macam tu. Tu loceng bomba. Kalau ada berlaku kebakaran, bunyi loceng tu lama, tu ada kebakaran lah tu. Okey. Lepas tu bunyi yang memudaratkan. Pertama sekali, inilah bunyi horn waktu jam, sesak. Okey, ni kita tengok Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. Sawai hai na? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. Samjhat nahi. Wait. Salah satu bandar dekat dunia ni yang kuat betul horn ni lah, India. Satu lagi yang saya pernah diberitahu ustaz. Ustaz pernah bagi tahu salah satu bandar dekat dunia ni yang kuat horn juga, Arab Saudi. Tak kisah kereta rosak, yang penting horn bunyi. Tak tahulah, dia rasanya Arab lah, tak silap saya. Okey, kita yang kedua, bunyi yang memudaratkan, bunyi di tapak pembinaan. Memang bunyi dengan bunyi ketuk, dengan bunyi orang potong besi, dengan bunyi orang potong kayu, dengan ketuk cucuk tu kan. Yang macam-macam bunyi dekat construction site ni, tapak pembinaan. Dan yang ketiga, ini dia, dekat lapangan terbang. Lapangan terbang ni bunyi memang kuat.
Kalau awak kata, kenapa tak dengar pun saya dalam bangunan? Dalam bangunan berbeza. Dalam bangunan dia dah ada siap soundproof dia. Kalau orang yang kerja dekat kapal terbang, dekat lapangan kapal terbang ni, tengok dia pakai ni penutup telinga ni. Kalau dia tak pakai penutup telinga ni, silap bilang kerja seminggu terus jadi pekak. Itu dia. Okey. Ni bunyi yang memudaratkan. Okey, jadi mengurangkan, macam mana cara nak mengurangkan pencemaran bunyi ni? Ada 4. Yang pertama, menguatkuasakan peraturan pencemaran bunyi. Yang kedua, berkongsi kenderaan menggunakan pengangkutan awam. Tapi sebab sekarang COVID, tak boleh lah berkongsi kenderaan. So nak gunakan pengangkutan awam pun, maksud pengangkutan awam ni bukan macam Grab ke Uber, bukan. Lebih kepada bas, macam dekat KL tu LRT kan. Tapi sebabkan sekarang musim COVID yang memang senang sangat menebak, pengangkutan awam tu mungkin kata langkah last lah. Sebab kita risau juga kan. Yang ketiga, membina tembok untuk menghalang bunyi daripada kenderaan. Yang ini biasanya kalau dekat highway lah. Kalau perasan kat highway mana Senai lah tak, highway daripada Cahaya Baru nak ke Senai, tak salah saya, ada satu kawasan perumahan dekat tepi tu ada tembok. Kenapa dia buat tembok tu? Sebab dia nak menghalang. Sebab rumah dekat situ sebelah memang sebelah highway. Jadi kalau rumah tu tak ada tembok tu, kena, kalau masa time tu lori banyak lalu, memang bising lah. Dan yang keempat, membina lapangan terbang jauh daripada kawasan perumahan. Sebab tu lapangan terbang jarang lah bina dekat kawasan perumahan. Kalau awak tengok sekarang kawasan perumahan juga ada lapangan terbang. Biasanya lah lapangan terbang tu telah dibina dulu, baru kawasan perumahan. Itu dia. Jadi itu dia. Okey, bunyi. Itu dia topik bunyi. Okey. Jadi untuk kerja rumah, okey, nanti kita akan bincangkan muka surat 51, 52, 53 tu, sesi yang akan datang lah. Okey, untuk kerja rumah ni dia. Okey, terima kasih kepada siapa yang dah dah hantar usaha bagus, tangkap gambar bagi pada saya tengok. Lepas tu kita akan bincang lah. Memang kita bincang sama-sama, tapi dalam pada masa yang sama saya nak tengok, saya tengok juga. Tapi memang respon yang positif lah. Memang saya respect lah pada orang semua yang hantar kerja, tangkap gambar, hantar pada saya. Okey, kita akan sambung buat kerja buku ni. Okey, mesra digital ni. Okey, kita hold dulu yang muka surat 54, 55, 56 tu cahaya. Okey, saya nak awak buat muka surat 57, 58, 59, 60. 4 muka surat 2 helai saja. Okey, muka surat 57, 58, 59, 60. Dan sangat-sangat senang dia punya latihan lah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan dalam grup lah selepas ni. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.